a seminar. It's a seminar dan juga ikrar integriti corporate. Pagi tadi kita ada ceramah. Dan ini merupakan kali kedua dah kita adakan. Dan ini merupakan satu program supaya kita dapat menerapkan nilai kepada warga Tekun utamanya, yang saya kira begitu terdedah dengan perkara yang melibatkan integriti. Jadi sebab itulah Tekun mengambil inisiatif untuk mengadakan program ini, dan pada kali ini kita adakan ikrar pula dan menandatangani ikrar tersebut. Jadi ini lebih memperkuatkan lagi lah iltizam dia untuk mengurangkan penyelewengan di dalam Tekun. Cuma saya berharap program ini akan diperluaskan ke agensi-agensi lain di bawah kementerian, malah di jabatan-jabatan dan seluruh bahagian di bawah Kementerian Industri Asas. Dan kita juga akan mengadakan ikrar yang sama bagi seluruh kementerian dan juga agensi di bawah. Okey. Sekejap. Pihak Tekun dah tangkap ke ada apa-apa tak? Because you say tadi sebelum MACC masuk, you guys will tangkap. Dalam masa 15 tahun, seorang aja kena. Seorang je kena. Seperti saya kata, 15 tahun. Seperti saya kata, pegawai Tekun begitu terdedah sekali dengan isu penyelewengan. Sebab mereka sendiri mengadakan kutipan bayaran pinjaman daripada peminjam-peminjam, dan mereka peminjam ini bayar secara tunai. Jadi kalau di kampung pula tu, kawasan di luar daripada kawalan dan sebagainya, kawasan luar bandar, jadi tak ada siapa yang kontrol mereka. Jadi duit itu mereka kutip, mereka sendiri yang bank in, semuanya dilakukan secara sendiri oleh mereka. Mereka sendiri kutip, mereka sendiri bank in. Kalau mereka kata nak advance dulu pun tak ada siapa tahu pun. Jadi tapi walaupun setakat ini ke apa nama, dari segi rate, dari segi yang penyelewengan berlaku tu masih lagi rendah. Jadi secara purata tu berapa kutipan sehari? Kalau sebulan kita dapat dalam 30 juta. 30 juta sebulan. Mana kalau bagi mana sejuta sehari? Sejuta sehari. Sejuta satu hari Cash. Seluruh negara lah. Cash. Tunai bukan cek. Tunai. Jadi setiap daerah tu, setiap pejabat Tekun tu mungkin ada beribu-ribu je lah satu hari. Beribu-ribu satu hari. Average dia. Di kementerian secara keseluruhan, agensi lain yang kelihatan agak terdedah kepada usul. Agensi yang terdedah, saya kira selain daripada Tekun adalah agensi yang menguat kuasa. Agensi penguat kuasa. Misalnya penguat kuasa Jabatan Veterina, dia mempunyai agensi penguat kuasa. Agensi IPB, Industri Padi, ada Kawal Selia Padi. Dia pun agensi penguat kuasa yang melibatkan beras ST15 dan sebagainya, yang mungkin berlaku penyelewengan. Jadi dia juga melibatkan penguatkuasaan. Jabatan Perikanan juga melibatkan penguatkuasaan. Jadi saya percaya agensi selepas ini, agensi yang terdedah kepada integriti ini seperti agensi penguatkuasa sepatutnya terlibat di dalam program seminar dan juga aku janji ataupun ikrar integriti korporat seperti yang dilakukan oleh Tekun. Terima kasih. Berapa ramai pegawai peringkat kementerian di bawah Perumahan Rakyat sebab disyaki terlibat dalam any corruption of the Saya pun dalam senarai audit negara baru ni tak ada. tak ada. Termasuk Tidak ada, ya. Dan kita kalau ada pun kita terus direct kepada SPRM, ya. Dan jabat kita pun terbuka kepada SPRM. Saya pun menawarkan kepada SPRM supaya meletakkan pegawai SPRM di sini.
bekerja di dalam kementerian secara tetap pun. Di dalam kementerian untuk mengawal penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan rasuah di dalam kementerian. Kita letakkan pegawai. Dan kita memang sentiasa terbuka untuk SPRM masuk dan sebagainya. MACC tingkat berapa ni? Ada pegawai. Tak, kita memohon supaya dia. Kita dah mohon dah. Saya dah mohon saya dah pun memohon kepada pihak SPRM supaya letakkan pegawai tetap di sini. Tapi mungkin kalau mereka letak pun, mereka takkan letakkan secara terang-terang. Kalau terang-terang, letak terang-terang, no point juga kan. Bagi saya, mungkin antara saya, KSU dengan SPRM lah nanti. Kita akan letakkan pegawai, mungkin dia kerja dia sebagai pegawai biasa, tetapi dia sebenarnya adalah pegawai SPRM. Itu lebih baik.